cukup dalam Melaka ni ada seorang yang alim, kita tak belajar pun tak ada masalah. Itu fardu kifayah. Tapi orang kita ni tengok permainan syaitan, tengok. Dia nak menipu kita di mana-mana, tuan-tuan. Jangan ingat bila kita belajar tu kita dah selamat dah. Belum tentu lagi. Kata ulama, dalam dia beribadat berpuluh-puluh tahun, yang dia paling banyak yang jumpa kesilapan, kesalahan, kepayahan adalah waktu menuntut ilmu. Kerana dalam menuntut ilmu ni terlalu banyak perangkap-perangkap dia. Kejar fardu kifayah yang fardu ain tak nak mengaji. Itu di antara permainan syaitan, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata syaitan ni bukan ajak kita mencuri, berzina, minum arak saja. Dia ajak kita beribadat juga supaya kita meninggalkan benda yang lebih penting. Dia ajak kita sembahyang sunat banyak-banyak, fardu ain tak payah mengaji. Itu semua tertipu lah tu, tertipu. Tapi tuan empunya diri berasa betul dah. Aku dah mengaji. Rupa-rupanya duduk dalam perangkap nafsu dan syaitan. Macam mana cara nak berperang dengan setan ni? Imam Ghazali kata cara nak berperang dengan setan ni kena belajar strategi dia menipu hamba-hamba Allah. Baru kita tahu, oh ini perangkap rupanya. Kalau tak belajar strategi ni yang kita kena duduk dalam perangkap ni, berasa okey dah ni. Rupa-rupanya banyak lagi benda wajib yang kita tak buat kerana khayal, bimbang bersibuk dengan benda yang sunat. Allah tak tanya kenapa tak buat benda sunat. Allah akan tanya kenapa meninggalkan yang wajib. Allah tak tanya kenapa kita tak banyak buat amal sunat. Allah akan tanya kenapa buat maksiat. Satu lagi pesan Imam Ghazali, dia kata di antara memperbanyakkan amalan sunat dengan meninggalkan benda haram, mana lebih utama? Meninggalkan benda haram itu terlebih utama daripada memperbanyakkan amalan yang sunat. Berqiyamul lail lah sepanjang malam. Selagi lidah kita tak berhenti daripada maksiat mengumpat, takkan jadi apa qiyamul lail kita tu. Tadi qiyamul lail rajin, puasa Isnin Khamis rajin, sedekah sunat banyak, tapi mengumpat tak berhenti. Berdengki tak berhenti. Bukankah kita, Nabi dah pesan, berdengki, mengumpat, sifat ujub ni membinasakan segala pahala amal yang kita buat. Sebab tu Imam Ghazali pesan, meninggalkan maksiat itu terlebih utama daripada kamu nak berbanyak-banyak membuat amalan yang sunnah. Nampak tak tu? Itulah ulama ni dia akan terangkan kita cara nak beribadat. Kalau kita tak nak ikut kata ulama, kita akan beribadat syok sendiri. Rupa-rupanya bukan jalan ibadat yang kita sedang ikut tadi tu. Menuju ke lain rupanya. Nanti kita menyesal. Ya Allah, mana pergi pahala amal? Di dunia dulu apa saja amal sunat yang aku tak buat, mana pahalanya ya Allah? Rupa-rupa je tak dapat. Cara buatnya tu salah. Kena tipu Jadi mengaji tuan-tuan, ngaji sungguh-sungguh. Ajak kawan-kawan kita, ajak anak bini kita, mari mengaji. Sementara ada hidup lagi ni. Yang dah mati-mati tu semua tak boleh datang masjid belajar dah. Allah bagi kita peluang hidup ni, gunakan saki baki umur kita ni ngaji sungguh-sungguh. Menuntut ilmu ni tak ada syarat umur berapa. Tak ada istilah aku ni dah senja dah maghrib dah isyak dah, tak payahlah belajar. Dah. Itu semua psycho daripada setan supaya kita jangan hadir majlis ilmu. Baik, tafsir yang kedua yang saya ingat wa kallamallahu Musa taklima ni dengan makna Allah menciptakan suara yang didengar oleh Nabi Allah Musa. Makna Nabi Allah Musa mendengar suara yang diciptakan oleh Allah, bukan dengar suara Allah. Faham tak tu? Bukan Nabi Musa dengar suara Tuhan, dengar suara yang dijadikan oleh Allah. Kalau kata dengar suara Allah, mustahil. Sebab Allah bukan jenis bersuara seperti makhluk dah. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita, kita orang yang mendengar, yang menyaji ni, dengan ayat tadi tu wa kallamallahu Musa taklima tu, teranglah, jelaslah bagi kita yang mengaji, yang belajar, yang mendengar,
bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam. Ayat ni lah yang menunjukkan Allah tak bisu. Dalam Quran ni dalil yakin ni. Ni dalil qat'i dah ni, yakin dah, takkan nak ragu-ragu dengan firman Allah. Allah Ta'ala kata dia berkata-kata dengan Nabi Allah Musa, itulah menunjukkan yang dia tidak bisu. Dia tak bisu. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam, artinya sifat penutur tadi tu, yakni sifat perkata dengan dalilnya, dengan buktinya. Tuhan yakni Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Itulah dalilnya. Kalau orang tanya mana bukti yang kamu ni percaya Allah Ta'ala itu bertutur, Allah Ta'ala itu berfirman, Allah Ta'ala itu tidak bisu, Allah Ta'ala itu memiliki sifat penutur, mana bukti? Buktinya tu dalam Quran. Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dia berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Itulah bukti yang menunjukkan dia tak bisu. Itu dalil dalil, bukti yang menunjukkan di atas pegangan kita. Mesti kena ada dalil, tuan-tuan. Mengetahui dalil ni wajib. Kita beriman Allah ada. Mana dalil ada Allah? Belajar, tahu, faham tentang dalil adanya Allah tu hukumnya wajib. Mengetahui Allah tu ada wajib dah. Bukti adanya Allah tu juga wajib belajar. Supaya pegangan kita jadi tegap, jadi teguh, jadi mantap, jadi jazam. Kalau datang hasutan, datang pahaman-pahaman yang merosakkan akidah, kita tetap istiqamah, takkan bergoyang, takkan bergoncang walau sedikit pun, kerana kita beriman dengan Allah berdasarkan bukti, bukan tiru nenek moyang kita cakap dah. Itulah kata ulama ni, awal kitab ni dia dah bagi tahu dah, mempelajari sifat 20 beserta dalil ni hukumnya wajib. Wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib. Jadi yang tak belajar mari belajar, yang tak belajar mari belajar, kecuali dia dah alim, dah lepas padu ain dalam bab akidah, dah boleh selamat dah daripada tipu daya setan nafsu yang nak merosakkan akidah. Tak apa, tak belajar. Yang belum belajar cepat-cepat mengaji. Kalau tak nanti mati kena tanya. Mati besok kena tanya ni. Inilah yang dimaksudkan mengenal Allah. Apa maksud mengenal Allah? Mengenal Allah itu bermaksud mengetahui apakah sifat-sifat yang tertentu bagi Allah, yang mesti ada bagi Allah, apa dia, dan apa yang mustahil bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, itulah yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala. Hukumnya apa? Wajib. Jadi kita tengoklah, tanyalah diri kita sendiri, aku dah tahu belum sifat-sifat yang mesti ada pada Tuhan? Aku dah tahu belum? Kalau dah tahu, beres. Kalau tak tahu lagi, wajib belajar. Kalau tak belajar, dosa. Begitu. Belajarlah tuan-tuan, bukan lama pun, 1 jam je lebih kurang. 1 jam je lebih kurang. 1 jam ni jadi asbab akidah kita betul, tuan-tuan. 1 jam ni jadi asbab nanti akidah kita Allah terima. Janganlah kita bakhil sangat waktu tu. Habis kita belanjakan untuk hal-hal dunia je. 1 jam untuk agama, untuk ilmu. Ilmu ni jadi asbab amalan kita Allah terima, takkan tak nak. 1 jam je. Dia tak sama macam cari duit tu 8 jam, 12 jam, 15 jam. Nafsu memang tak suka. Memang nafsu ni ajak jangan datang, lari. Tu dah memang kerja dia. Kita lah kena perang, mujahadah. Mujahadah lawan. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala tu sifat kalam, yakni sifat berkata. Dengan dalilnya Tuhan berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Habis, muhimmah. Ini suatu perkara yang penting. Jaga-jaga. Jangan tidur. Dia nak bagi tahu benda penting ni. Terlepas ni rugi ni. Tuan-tuan, kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu macam ni, mustahil lah kita nak dengar berita-berita ni, tuan-tuan. Petang-petang kita lepak kat kedai kopi, dengar tak sembang benda ni? Ataupun duduk di antara maghrib dengan isyak, kita lepak kedai kopi, lepak warung. Ada tak cerita pasal benda ni kat warung? Kat padang bola? Court badminton? Tak ada. Dia ada dalam majlis ilmu je. Sebab tu kalau kita tak sudi nak datang majlis ilmu, sampai bila-bila telinga kita ni takkan dengar benda yang bersangkut paut dengan akhirat. Sungguh ke tidak?
Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, mustahil telinga kita ni akan dapat dengar benda-benda yang macam ni. Dekat rumah tak ada, kedai kopi tak ada, padang bola tak ada, shopping tak ada, pasar malam tak ada. Yang ada dalam majlis ilmu je. Sebab tu kalau kita tak nak datang, sombong, sampai bila-bila telinga kita ni takkan sampai ni benda-benda ni. Macam mana amalan kita nak jadi baik? Macam mana amalan kita nak jadi betul? Macam mana kita nak usaha baiki diri? Sedangkan ilmu ini adalah merupakan petunjuk daripada Allah. Macam mana nak baiki amalan kalau tak ada dapat petunjuk daripada Allah? Mengaji tuan-tuan, kena paksa. Yang nama ibadat ni kena paksa. Yang tak payah paksa ni maksiat. Maksiat tak payah paksa. Memang setuju dengan nafsu kita. Apa pun jadi ibadat, sama ada nak buat benda wajib, nak buat benda sunat, nak tinggalkan benda haram, nak tinggalkan benda makruh, semua ni kena pegang dulu. Dia tak ada buat dengan seronok-seronok, melompat-lompat, melompat-lompat nak semayang, melompat-lompat nak mengaji. Dah. Dia mesti berpegang dulu dengan nafsu yang kata tak payahlah, nantilah, biarlah. Apa pun ibadat, nak tinggal benda maksiat pun macam tu. Nantilah dulu, muda lagi, nantilah taubat sekali harung. Nanti saat-saat sakaratul maut tu barulah taubat langsam sekali harung. Sekarang biar dulu. Perasan tak benda tu? Time kita nak buat ibadat, nak buat apa yang Allah suruh, nak buat apa yang Allah, nak tinggal apa yang Allah larang, mesti berat semacam aja. Cam lah tu. Kalau kita nak buat tu berat aja rasa tak seronok. Biasanya benda tu benda baik, benda elok. Tapi kalau melompat-lompat, suka hati, melonjak-lonjak nak buat, biasanya benda tu benda sia-sia ataupun benda maksiat. Nak pegang Quran dengan nak pegang handphone, mana seronok? Ada tak nak pegang handphone kita fikir banyak kali? Tak ada tuan-tuan. Tapi kalau nak pegang Quran fikir banyak kan? Quran ada depan mata kita je. Tapi nak capai tu, nantilah biarlah dia. Tapi kalau handphone tak ada, tunggu-tunggu. Nampak tak ada? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rugi tuan-tuan kalau hidup ni tak belajar agama. Rugi besar, bukan rugi kecil. Ruginya sampai kiamat besok rugi dia. Sebab tu beruntung bila kita Allah pilih, sekalipun kita ahli maksiat, kita bukan orang taat, kita bukan orang baik, kadang semayang, kadang tidak, kadang ingat Allah, kadang lupa, benda haram pun kita buat, tapi Allah jemput juga kita. Maknanya kita ni dapat perhatian yang istimewa lagi daripada Allah. Padahal banyak lagi orang yang pada zahirnya tabiat akhlaknya lebih baik daripada kita lagi, tapi dia tak dipilih oleh Allah. Tapi kita ni yang kadang semayang, kadang tidak, mulut kuat mengumpat, hati banyak penyakit, Allah panggil jadi tetamu dia juga. Adakah benda ni berlaku kebetulan? Adakah tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni dengar ilmu ni kebetulan? Dah. Allah kehendak dah pilih tuan-tuan ni duduk dalam taman-taman ilmu ni. Sebab Allah nak bagi kebaikan, sebab Allah nak bagi kebajikan, sebab Allah nak terima amal ibadat kita, sebab Allah nak jadikan kita orang baik. Tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak jadikan dia orang baik, dapat kebajikan dunia akhirat, Allah akan panggil dia. Siapa pun dia, Allah akan jemput, letakkan duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita tak rasa bertuah juga tak tahu tuan-tuan. Dalam berbilion manusia ni, kalau kat sini ni, apa daerah ni, berapa ribu manusia kat sini, padahal ramai lagi orang lain ni yang lebih baik daripada kita. Kenapa dia tak dipilih oleh Allah? Kenapa kita pula yang hadir? Itu hak Allah. Itu hak Allah. Dia nak pilih siapa? Dia nak pilih ahli maksiat yang macam mana dia nak jadikan kekasih dia. Itu hak Allah sebagai Tuhan. Siapa yang dia nak singkirkan daripada taufik dia, dia boleh, sebab dia Tuhan. Dia bebas mentadbir tuan. Berapa banyak orang ahli maksiat Allah panggil dia jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Peminum arak, perzina, bila Allah ambil dia jadi kekasih Allah. Sebab tu kita kena rasa, ya Allah bertuahnya, ya Allah syukur sangat ya Allah. Makna aku sejahat-jahat aku ni pun kau tak lupakan aku ya Allah. Itulah kata kasih sayang Allah. Kena berasa dalam diri, ya Allah mujurnya dah. Bertuahnya lah aku ni bertuah sangat ya Allah. Kalau kau tak pilihlah aku ya Allah,
pekaklah telinga aku ni, butalah hati aku ni daripada petunjuk Engkau ya Allah. Macam mana aku nak balik akhirat dalam keadaan tak ada petunjuk daripada Engkau ya Allah? Macam mana aku nak berubah jadi baik kalau tak dapat petunjuk daripada Engkau ya Allah? Kena rasa tu, kena rasa. Barulah rasa syukur ya Allah. Allah nak selamatkan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Malam ni Allah pilih kita, malam besok tak pasti lagi tuan-tuan. Muhimmah, ini suatu perkara yang penting. Ini suatu perkara yang penting diketahui. Apa dia? Iaitu perkataan kalam. Perkataan kalam tu, kaf, lam, alif, mim tu, kalam tu di dalam bahasa Arab itu ada 4 maknanya. Bila sebut kalam dia ada 4 makna. Ada 4 makna, ada 4 makna. Maka kita jangan terkelirulah sebab dia satu perkataan ni ada 4 maksud. Kalau satu perkataan maknanya satu juga tak apa, tak bertukar. Ini perkataan kalam ni dia ada 4 makna. Oleh yang demikian kita kena pastikan satu persatu tadi supaya tidak terkeliru, supaya tidak tersilap lah. Sama macam perkataan wajib, contoh macam perkataan wajib. Perkataan wajib banyak makna wajib ni. Wajib akal benda lain, wajib adat benda lain, wajib syarak benda lain, wajib aradi benda lain. Jadi kalau kita tak faham nanti jadi terkeliru. Begitulah juga perkataan kalam ni, dia ada banyak erti. Malam ni insya-Allah kita ambil satu je. Lepas tu nanti sambungkan datanglah. Masa dah tak cukup, masa dah nak habis. Masa nak habis dah. Yang pertama kalam dengan makna perkata ataupun penutur. Kalau patut tulis-tulis, patut catat-catat, jangan malas catat. Kalam dengan makna perkata, kalam dengan makna penutur ataupun sifat perkata, sifat penutur. Iaitu kalam dengan makna perkata ni, kalam dengan erti penutur, kalam dengan erti perkata, iaitu kena kepada sifat kalam, yakni tambah sikit untuk kita nak faham, untuk kita nak faham kitab tu betul dah, ayat dia tu betul sempurna dah, cuma kita nak tokok-tokok tambah sikit untuk kita mudah nak faham. Sebab bahasa kitab macam ni kadang-kadang kita macam payah sikit nak faham. Padahal dia cakap tu betul dah, ikut tata bahasa dah tu. Iaitu kalam dengan makna perkata tu kena kepada sifat kalam, yakni sifat penutur yang bukan huruf dan bukan suara, yang ada ia di zat Allah Ta'ala pada sedia kala. Lagi tak apa sebuti lagi nak bagi sedap. Jadi kalam ni ada 4 makna. Ambil yang pertama dulu, satu daripada 4 kalam dengan makna perkata. Apa dia perkata ni? Perkata ni sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tak serupa dengan segala sesuatu. Itu mudah. Yang tak serupa dengan segala sesuatu, bukan bunyi, bukan suara, tak ada kena-mengena dengan ikhfa, idgham, izhar, tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena dengan bahasa-bahasa. Bahkan dia semata-mata sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi. Dan dengan ada kalam ini, makna sifat penutur yang bukan, yang tak serupa dengan segala sesuatu ni, dikatakan Tuhan tidak bisu. Sebab itulah kata Allah tak bisu. Sebab apa? Kerana dia memiliki sifat kalam, artinya sifat penutur yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Walaupun dia Allah Ta'ala tidak berkata-kata, walaupun Allah Ta'ala tidak mahu berfirman, walaupun Allah tidak berfirman, tetap tidak boleh dikatakan Allah itu bersifat bisu. Macam tuan-tuan ni duduk diam, tak bercakap. Adakah tuan-tuan bisu? Kenapa tak bisu? Kerana sifat penutur ada dalam diri tuan-tuan, cuma tak kehendak nak bercakap, tak kehendak nak bertutur. Bukan maksud bisu tu tak bertutur dah. Bisu ni tidak ada sifat penutur baru bisu. Bukan bisu ni tak bercakap dah.
Tuan-tuan ni semua bertutur ni, semua ada sifat penutur ni, cuma tak nak bercakap, jaga adab dalam majlis ilmu. Habis kagak, habis kuliah, habis solat kan kita pun bersembang macam biasa. Itulah menunjukkan tuan-tuan bukannya bisu. Diam bukan erti bisu. Allah tidak berfirman bukan maksud Allah bisu. Sifat penutur tu ada pada zat Allah sedia kala lagi, sentiasa ada dan kekal ada selama-lamanya sifat penutur Allah Ta'ala tu, meskipun Allah Ta'ala tidak berfirman apa-apa pun. Dan kalam yang pertama ini, kalam yang pertama ni makna kalam dengan erti perkata, kalam dengan erti penutur, dinamakan di dalam bahasa Arab kalam ismi nama dia. Kalam apa tuan-tuan? Kalam ismi. Nanti dengar ulang-ulang selalu ingatlah, insya-Allah. Saya bukan apa tuan-tuan cakap kuat-kuat tu nak lawan mata mengantuk sebenarnya. Perit-perit mata, pedih-pedih mata, cakap kuat tu tak adalah terletak. Kalam dengan makna kalam yang pertama ni dipanggil kalam ismi. Ingat baik-baik tu camkan. Maknanya sebelum kuliah kita yang akan datang nanti faham dah ni. Makna tak nak nanti kuliah yang akan datang masih terfikir-fikir lagi yang malam ni. Tak nak. Kita usaha mengaji bersungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab nanti banyak istilah-istilah yang kita tak faham. Nanti masuk pelajaran baru, tambah yang baru lagi, yang lama tak faham lagi. Tu lama-lama nanti jadi blur kita. Jadi serabut, nanti lama-lama bosan nak belajar. Bila bosan kan, alif pun lah, cabut lagi. Tak datang lah. Buat apa tak datang? Kata, earning lah mengaji. Sebab cara tu. Sebab tu kita tak suka baca banyak-banyak. Dan kita suka baca ulang-ulang. Sebab nak bagi faham. Allah bagi faham. Orang panggil usaha ikhtiar. Habis. Jadi namanya kalam ismi. Ingat, seandainya dalam ujian peperiksaan hujung bulan ni, kalau keluar soalan ni, jaga ingat dia punya jawapan dia. Apa maksud kalam ismi? Itu soalan ni. Ni bocor ni malam ni soalan ni. Jawapan ni pun bocor. Nanti di antara soalan ni keluar, apakah yang dikehendaki dengan kalam ismi? Maka tuan-tuan pun jawablah. Kalam ismi itu ialah sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Saya pun right bagi bintang 2-3 butir. Jawapan ni betul dah. Maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Inilah dia. Dalam mana-mana kitab, kalau tuan-tuan ngaji kitab Usuluddin, kitab sifat 20 ni, tak kisahlah Misbah Muni ke, Faridah ke, Aqidatul Najin ke, Baquratul Amani ke, tak kisahlah. Bila sampai je sifat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai je sifat yang ke-13, iaitu sifat kalam. Faham tu? Maksud kalam situ, kalam ismi lah tu, nak membicarakan tentang kalam ismi tadi, iaitu sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi tu. Jangan lupa pun tak apa. Ulang-ulang. Sebab tu kena selalu datang ngaji. Ulang-ulang nanti lama-lama ingat. InsyaAllah cukuplah sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu ba'tam. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman, mudahkan membukakan pintu-pintu kefahaman, memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, beri kesihatan, keafiatan kepada kita, beri taufik kepada kita setiap waktu untuk kita berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu dalam memperbaiki amal ibadat kita, untuk kita mencari bekalan akhirat kita, insya-Allah. Salah silap saya minta ampun, maaf banyak-banyak kalau tak terang, tak nyata, tak jelas. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan jumpa lagi 2 minggu lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.